kita dalam bersatu. Kita ada pengalaman dalam hal ini. Masa kita duduk dalam kerajaan, tuan-tuan dan puan, duduk dalam kerajaan Pakatan Harapan 2018, kan ada pilihan raya. Masa tu saya duduk dalam satu. Setelah dia pun duduk dalam satu juga lah. Tapi masa tu bersatu duduk dalam Pakatan Harapan. Saya main bertanding di Kedah, main bertanding di Pendang. Jadi bila main bertanding di Pendang, konon-konon tu ingat hero lah. Main bertanding Pendang lawan dengan Datuk Awang kita. Orang PAS, pergi kawasan PAS, kalah tergolek-golek. Tapi lawan ni jadi kawan. Daripada hari tu lagi, masa pergi jumpa, saya ingat lagi. Masa hari penamaan calon tu, masa nak daftar calon dekat dengan SPR tu, dia beritahu saya, you ni Wan Saiful, I tahu you punya background, you ni tak sesuai main kawasan-kawasan kampung macam Pendang ni. Memang betul lah apa dia kata tu. Itu pengalaman. Tapi masa tu bersatu duduk dalam Pakatan Harapan, dan apabila dibagi amanah saya pergi lah. Kalah. Kemudian Pakatan Harapan bentuk kerajaan. PAS berada di luar daripada kerajaan. Masa duduk dalam kerajaan, kami dalam bersatu hari-hari tahu betapa berbezanya apa yang nak dibawa oleh parti-parti yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim ini. Dan betapa besarnya mereka ni dengan perangai kat sini cakap lain, kat sana cakap lain. Dalam program-program umum, dalam program-program terbuka, dia boleh cakap bahawa kita jaga semua orang, kita akan pastikan agenda Bumi Putera terjaga. Tapi realitinya itu bukan yang mereka bawa. Sebab itulah kita dalam bersatu mengambil keputusan bahawa cukuplah, enough is enough, cukup dah. Kita tak mau dah duduk dalam kerajaan yang berbezanya dengan kita ini. Dan akibatnya apa yang berlaku? Yang berlaku ialah kita tarik diri, bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, maka bertukarlah kerajaan pada awal tahun 2020. Dan pertukaran itu menghasilkan satu garisan yang agak jelas. Terbentuk satu gabungan baru. Masa tu mula-mula UMNO pun ada, tapi lah ni dia punya garisan tu lebih jelas. Kita bersatu dengan PAS berada dalam Perikatan Nasional. Di sebelah sana ada Pakatan Harapan dan ada Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat apa yang sedang berlaku dalam negara kita, ini adalah satu proses untuk mencapai kematangan dalam demokrasi yang kita amalkan di Malaysia ini. Saya gembira bila berlaku pembahagian yang sebegini. Sebab lah ni semakin jelas. Parti-parti yang lebih kurang sama dari segi falsafah perjuangannya, dari segi fikrah perjuangannya, duduk dalam satu kelompok yang sama. Kita bersatu dan PAS dan Parti Gerakan duduk dalam Perikatan Nasional. Pakatan Harapan ada PKR, ada DAP, ada Amanah. Barisan Nasional dia adalah beberapa parti kepala di UMNO macam nak roboh dah. Kita tak payah fikir sangatlah pasal Barisan Nasional lah ni. Tetapi label yang dibagi kepada kita, yang dibagi kepada kita dalam Perikatan Nasional ini adalah label kita sebagai parti yang konservatif. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka nak guna label ni kepada kita sebagai satu cara untuk merosakkan. Mereka ingat nak menakut-nakutkan rakyat. Mereka guna label konservatif terhadap Perikatan Nasional. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan takut dengan label konservatif ini. Dalam falsafah politik antarabangsa, pengamalan politik dunia, memang ada satu fahaman, satu falsafah politik yang dipanggil sebagai konservatisme. Fahaman yang berbentuk konservatif. Di sebalik sana, ada satu lagi fahaman yang datang daripada keluarga sosialis. Kita berada di sebelah kanan, mereka berada di sebelah kiri dari segi spektrum falsafah politik dunia. Apabila dikatakan kita parti konservatif, itu bukan satu cercaan kepada kita. Tapi itu melambangkan Perikatan Nasional ini adalah satu gabungan yang identitinya,
fikrah perjuangan yang kita bawa adalah jauh lebih jelas daripada parti-parti lain. Konservatif ini kalau dilihat di negara-negara yang lebih maju. Saya dulu lama duduk di United Kingdom. Saya duduk lebih kurang 18 tahun di UK. Saya pernah bekerja dengan satu parti yang lah ni menjadi kerajaan di United Kingdom, Parti Konservatif UK. Saya kerja dengan mereka lebih kurang 6 tahun. Nama parti itu pun konservatif. Parti Konservatif United Kingdom. Di Amerika Syarikat pun ada dua parti besar, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yang sebelah kiri mentadbir US lah ni, yang sebelah kanan adalah fikrah yang dipegang adalah konservatif. Tengok negara-negara Eropah, tengok Germany, tengok Perancis pun sama. Ada parti yang konservatif. Australia pun ada, New Zealand pun ada. Jadi bagi kita tuan-tuan dan puan, kita sepatutnya tidak takut dengan fahaman konservatif ini. Bukan saja tidak takut dengan fahaman itu, tapi kita sepatutnya tak payah duk risaulah bila mereka label kita sebagai parti konservatif. Sebab itu melambangkan ada koheren dalam pemikiran kita. Kita nak mengekalkan faktor-faktor yang berbentuk tradisi dalam masyarakat. Kita ada nilai-nilai etika yang kita pegang, yang berteraskan agama dan budaya setempat. Ekonomi yang kita pegang adalah sistem ekonomi yang terbuka. Yang kita mau ialah rakyat kita boleh berdiri dengan kaki sendiri, berdikari, membangunkan ekonomi melalui peniaga-peniaga kecil yang ada kat keliling ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok masa COVID dulu, dari segi bantuan yang kita bagi, antara bantuan yang paling banyak yang dikeluarkan oleh kerajaan masa Tan Sri Muhyiddin memerintah adalah kepada peniaga-peniaga kecil. Bagi subsidi gaji, bagi bantuan-bantuan untuk memastikan mereka boleh terus hidup. Sebab apa? Sebab itu adalah datangnya daripada asas pegangan ideologi yang kita bawa. Dan ini bertentangan dengan di sebelah sana. Yang bagusnya pula, Pakatan Harapan ini semakin lama semakin jelas mereka adalah parti yang datang daripada aliran pemikiran kiri. DAP tak ada berselindung langsung mengatakan bahawa mereka adalah parti sosial demokrasi. Sosial demokrasi fahaman kiri. PKR kiri. Parti Amanah Negara kiri. Tapi mereka takut nak mengaku. Dan perangai mereka memang macam ni. Bila mereka takut nak mengaku, tak boleh nak berhujah, dia pergi label sebelah kita seolah kita ni negatif. Jadi tuan-tuan dan puan, pertembungan antara dua ideologi ini bukan satu benda yang kita patut bimbang, bukan patut risau. Kalau mereka kata kita konservatif, kita kata okay, fine, kita konservatif, tak ada masalah. Hang ni pegang dengan apa sebenarnya? Itu persoalan sebenar. Sebelah Pakatan Harapan duk kata reformasi. Mana ada agenda reformasi dalam kerajaan hari ini? Hilang, tenggelam, tak ada sebut dah. Yang ada sebut Anwar dengan Zahid, tak tahu program kat mana, tuan-tuan ingat kot video ni. Depa duk jerit, Anwar jerit reformasi, Zahid pun jerit reformasi, lepas tu gelak. Agenda reformasi yang antara kita pun ada, termasuklah saya duk pergi berguling-guling kat Dataran Merdeka dulu. Yang duk bawanya daripada Anwar Ibrahim dulu, duk bawa agenda reformasi ni, saya tak tahulah ada kat sini yang pergi dulu sekali ada tak? Saya memang sehari dua hari tu ada juga duduk baring dengan sebelah-sebelah Mak Sabu masa kat Dataran Merdeka dulu. Agenda reformasi lah tu. Lah di mana ada? Malahan benda yang dibantah semasa agenda reformasi dulu, penggunaan atas hasutan itu, dia guna hari ni, kemarin guna. Untuk menekan kita semata-mata sebab kita musuh politik dia.